Mana mungkin ada logik dalam semua ini? Bagaimana Malaysia boleh mengatasi Rusia dalam bidang ini? Kerajaan Rusia terdiam kaku kerana satu sebab yang mudah. Malaysia, sebuah negara tropika yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan Arktik, kini bersaing untuk merebut kedudukan nombor 1 atau 2 di peringkat global dalam industri yang seakan-akan menjadi monopoli mereka. Dan di pusat kisah yang sukar dipercayai ini adalah pengkhianatan mengejutkan seorang jurutera Malaysia yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk tanah air. Di tengah-tengah bangunan pencakar langit dan kemajuan teknologi, jurutera terhebat Malaysia itu tiba-tiba memilih kewarganegaraan Rusia, menolak semua permintaan kerajaan Malaysia untuk memulangkan teknologi tersebut. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Kebenaran yang menakjubkan ini akan didedahkan. Selamat sejahtera, saya Ahmad bin Kasim, seorang jurutera tentera laut dari Pelabuhan Klang. Tidak. Sekarang semua orang memanggil saya dengan nama Rusia saya, Alexei Kasimov. Saya ingin mencatatkan kisah hidup saya, kisah sebuah perjalanan yang menghancurkan keangkuhan Rusia untuk membuka laluan laut baharu di Arktik. Pada musim tengkujuh tahun 2023, Pelabuhan Klang diselubungi suasana yang lembap, dingin, dan muram dengan tiupan angin monsun timur laut yang kadang-kadang menurunkan suhu secara mendadak. Bandar ini, yang pernah menjadi buayan industri pembinaan kapal Malaysia, kini diselubungi bayang-bayang kemerosotan. Pada hari itu saya datang untuk mengemas barang-barang dari limbungan kapal milik arwah ayah saya yang telah diputuskan untuk ditutup buat selama-lamanya. Pintu pagar besi yang berkarat terbuka dan limbungan itu terbentang di hadapan mata saya seperti sebuah kubur gergasi. Dahulu, tempat ini adalah buayan bagi kapal-kapal peronda lautan paling moden milik tentera laut diraja Malaysia. Kini, ia hanyalah timbunan besi buruk yang kosong. Ayah saya telah bekerja di sini selama 40 tahun. Kapal-kapal legenda yang pernah menjadi kebanggaan Malaysia, semuanya dicipta dengan sentuhan beliau. Di bangunan utama limbungan, bekalan elektrik telah dipotong. Saya menyalakan lampu suluh telefon bimbit saya dan meraba-raba dalam kegelapan menuju ke pejabat reka bentuk ayah. Pintu terbuka dan kepulan habuk tebal berterbangan di udara. Di atas meja kerja, masih terdapat lukisan-lukisan yang belum siap. Di dinding, tergantung gambar pelancaran kapal peronda KD Perkasa. Di satu sudut bilik yang berhabuk, saya terjumpa sebuah peti besi lama. Ini adalah harta yang paling disayangi ayah semasa hayatnya. Kuncinya sudah berkarat, tetapi selepas beberapa kali mencoba, saya berjaya membukanya. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya membuka pintu peti besi itu. Dari dalamnya, gugur helaian-helaian lukisan teknikal yang sudah kekuningan di mama usia. Di antara semua itu, perhatian saya tertumpu pada reka, bentuk badan sebuah kapal eksperimen. Di sudut kanan bawah lukisan itu terdapat tulisan tangan ayah saya. Rahsia haluan kapal yang mampu menembusi ais setebal 2.005 meter dengan sekali rempuhan. 20 Mei 1979, Kasim bin Abdullah. Setelah meneliti lukisan itu, saya menemui satu hakikat yang luar biasa. Haluan kapal itu bukan sekadar diperbuat daripada plat keluli tebal. Ia direka dengan sudut dan lengkungan yang sangat spesifik untuk mencipta satu bentuk perlanggaran yang sama sekali berbeza dengan ais. Prinsipnya ialah haluan kapal akan meluncur ke atas lapisan ais, menggunakan berat kapal yang besar untuk menghancurkannya. Sudut ini tepat 120 darjah. Apa yang lebih menakjubkan ialah satu lagi dokumen yang tersembunyi jauh di dasar peti besi, dibalut kemas dalam beg plastik. Dokumen itu bertajuk, Kajian Kebolehaksanaan Aplikasi pada Kapal Pengangkut Gas Asli Cecair, LNG, Super Dingin. Melihat pada tarikhnya, saya dapati ia ditulis pada tahun 1976, ketika ayah saya masih seorang jurutera muda. Semasa membaca dokumen itu, saya sadar bahwa ayah saya telah mempunyai idea untuk menggabungkan teknologi kapal pemecah ais dengan kapal pengangkut gas sejak dari dulu lagi. Ia merupakan satu kajian terperinci tentang cara mengangkut gas asli cecair dengan selamat pada suhu 160 grasi, merentasi perairan Arktik yang ganas pada suhu 50 grasi. Walau bagaimanapun, pada masa itu, Malaysia sedang menumpukan perhatian kepada projek-projek lain, terutamanya minyak dan gas. Oleh itu, kajian ini tidak pernah diterbitkan. Di bahagian bawah, terdapat nota daripada ayah saya. Jika suatu hari nanti, laluan laut utara dieksploitasi secara komersial, teknologi ini pasti akan menjadi rebutan. Ia seperti satu ramalan masa depan. Tepat pada masa itu, telepon di dalam poket saya bergetar. Ia adalah pemberitahuan berita.
Saya mengerling tajuknya dan hampir menahan nafas. Limbungan Sevmash Rusia menang tender projek Alaska Gasline AS untuk membina 15 kapal pemecah ais pengangkut metana. Kontrak gergasi bernilai 4,5 bilion dolar. Tangan saya menggeletar. Saya membaca artikel itu dengan teliti. Artikel itu menyatakan bahwa Rusia akan membina kapal-kapal khas yang mampu mengangkut LNG merentasi lautan Arktik pada suhu 50 grad Celcius. Dan ironinya, ia adalah proyek yang ditempah oleh Amerika Syarikat sendiri. Artikel itu menyertakan satu lakaran. Sebaik sahaja saya melihat garisan-garisan kapal itu, satu kejutan elektrik mengalir di tulang belakang saya. Kapal idaman yang mampu memecah ais dan mengangkut kargo, ia adalah kapal yang sama seperti yang dibayangkan oleh ayah saya hampir 50 tahun yang lalu. Saya bergegas memeriksa dokumen-dokumen di dalam peti besi. Dalam buku catatan penyelidikan ayah, terdapat penerangan terperinci mengenai taburan tegasan pada badan kapal di bawah keadaan ekstrem, kaedah menggunakan keluli khas untuk menentang kerapuhan pada suhu rendah, dan struktur badan berganda untuk melindungi tangki kargo, sekiranya berlaku perlanggaran dengan ais. Yang paling mengagumkan ialah satu nota bertajuk kebijaksanaan beruang kutub. Ayah saya menulis, beruang kutub mengekalkan suhu badannya walaupun dalam persekitaran 40 grad Celcius. Rahsianya terletak pada bulunya yang 3 lapisan. Kapal pemecah, ais pengangkut metana juga mesti mengamalkan prinsip yang sama. Saya menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Di pelabuhan Klang ini tiada lagi masa depan. Industri pembinaan kapal Malaysia telah jauh ketinggalan dan tidak lagi mampu menyahut cabaran baharu. Tetapi Rusia berbeza, mereka sedang membina kapal yang diimpikan oleh ayah saya. Akhirnya, saya membuat satu keputusan penting. Saya akan membawa pengalaman reka bentuk saya selama 30 tahun dan semua dokumen penyelidikan ayah saya ke Rusia. Destinasi terakhir, limbungan Sevmash di Severodvinsk. Rakan-rakan sekerja saya cuba menghalang. Ahmad, kenapa kau nak pergi jauh sangat? Di sini pun ada limbungan kapal. Kita boleh bangunkan semula industri kita. Tetapi saya menjawab, satu-satunya tempat impian ayah saya boleh menjadi kenyataan sekarang hanyalah di sana. Sebagai persiapan untuk perjalanan, saya kembali ke limbungan kapal untuk kali terakhir. Memandang dok kering yang terbiar, saya berfikir, dahulu tempat ini adalah buayan kapal-kapal yang merentasi lautan. Kini, saya juga akan memulakan pelayaran baharu saya sendiri. Ketika menaiki pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, menuju ke Sheremetyevo, saya melihat kembali bandar raya Kuala Lumpur yang diselubungi jerebu nipis perlahan-lahan menjauh. Tetapi saya tidak sedih. Sebaliknya, jantung saya berdegup kencang. Ia adalah harapan untuk meneruskan impian ayah yang belum selesai. Di dalam pesawat, saya tidak henti-henti meneliti lukisan-lukisan ayah. Walaupun ia lukisan lama dari tahun 70-an, ia mengandungi visi yang melampaui zaman. Saya terjumpa satu lagi nota daripada ayah, teknologi tiada sempadan. Teknologi yang baik pasti akan bersinar suatu hari nanti. Pada masa itu saya yakin saya telah membuat keputusan yang betul. Selepas 12 jam penerbangan, saya mendarat di lapangan terbang Sheremetyevo pada suatu hari di bulan Mei 2023. Udara musim bunga di sini segar dan bersih. Sebaik sahaja keluar dari lapangan terbang, angin sejuk menyapa pipi saya. Satu permulaan baharu. Perjalanan dari Moskow ke Severodvinsk lebih jauh daripada yang saya sangka. Saya terpaksa menaiki kereta api, dan ini adalah kali pertama saya dapat menikmati pemandangan Rusia sepenuhnya. Apa yang paling mengagumkan saya ialah tapak-tapak pembinaan di mana-mana. Tidak seperti di Malaysia, semuanya di sini bergerak dengan sangat dinamik. Saya tiba di Severodvinsk ketika hari sudah gelap. Di dalam teksi menuju ke limbungan, saya memandang keluar tingkap. Kren-kren Goliath, gergasi membentuk bayang-bayang pada latar langit senja. Ini benar-benar salah satu limbungan kapal terbesar di dunia. Kehebatannya sungguh menakjubkan. Keesokan paginya, dengan jantung yang berdebar-debar, saya melangkah masuk melalui pintu utama limbungan Sevmash. Hanya untuk pemeriksaan dokumen dan mendapatkan pas masuk di pejabat penyambut tetamu sahaja mengambil masa 30 menit. Seorang juru bahasa membawa saya ke pejabat reka, bentuk kapal khas. Pejabat itu jauh lebih moden daripada yang saya bayangkan. Skrin-skrin gergasi menutupi dinding, memaparkan model 3D kapal, dan berpuluh-puluh jurutera sedang tekun bekerja di stesen masing-masing. Dunia yang sangat berbeza berbanding pejabat reka bentuk lama di pelabuhan Klang. Andakah orang dari Malaysia itu? Seorang lelaki pertengahan umur yang berpakaian sut kemas menghampiri.
menghulurkan kad perniagaannya dan memperkenalkan diri. Saya Dmitri Ivanov, Ketua Jabatan Reka Bentuk. Selamat datang. Jabat tangannya kasar tetapi mesra, tangan seorang jurutera yang biasa dengan kerja di lapangan. Ya, saya dari Pelabuhan Klang. Nama saya Ahmad bin Kasim. Saya mempunyai 30 tahun pengalaman dalam reka bentuk pelbagai jenis kapal khas. Apabila saya berkata begitu, para jurutera di sekeliling mula berpaling. Salah seorang daripada mereka mendekati. Dia seorang jurutera wanita muda. Ijazah dari University Technical Bauman Moskow tergantung megah di dindingnya. Saya Anna Petrova, jurutera reka bentuk. Dia memandang saya dari atas ke bawah dengan pandangan yang tajam. Tapi Malaysia hanya ada teknologi untuk kapal peronda, kan? Dari mana kamu dapat teknologi untuk kapal pemecah ais pengangkut metana? Kami memiliki teknologi terulung di dunia dalam bidang ini. Perlukah kami menggunakan teknologi dari Malaysia? Dalam suaranya, terdapat campuran keyakinan dan keraguan. Dengan berhati-hati, saya mengeluarkan lukisan-lukisan ayah dari beg saya. Boleh kamu lihat ini? Ini adalah reka bentuk konsep kapal pemecah ais pengangkut metana yang dilukis pada tahun 1976. Riak wajah Anna sedikit berubah. Matanya dengan pantas meneliti lukisan itu. Selepas seminit berdiam diri, dia berkata, Ini benar-benar dibuat pada tahun 70. Idea ini sudah wujud sejak itu? Tetapi dia cepat-cepat kembali ke wajah dinginnya. Menarik. Tetapi idea dan realiti adalah dua perkara yang berbeza. Mengangkut LNG dengan selamat pada suhu 163 grad Celsius dalam keadaan 50 grad Celsius itu adalah masalah pada tahap yang sama sekali berbeza. Pengendalian gas boil-off, penebatan tangki kargo, ketahanan terhadap fenomena sloshing. Kamu tahu apa itu? Tepat pada masa itu, pintu bilik mesyuarat terbuka dan seorang lagi masuk. Seorang lelaki Eropah berpakaian suit yang rapi, bercakap bahasa Inggris dengan lohat Perancis. Hello Dmitri, saya datang untuk memeriksa kemajuan projek Alaska. Dia memandang saya dan mengangkat sebelah keningnya. Ini Encik Ahmad, seorang pakar kapal pemecah ais dari Malaysia, perkenal Ketua Jabatan Ivanov. Oh, benarkah? Saya Pierre Legrand, pemeriksa dari Bureau Veritas. Di wajahnya terpancar keraguan yang jelas. Encik Ahmad, walaupun Malaysia mempunyai teknologi seperti yang Anda katakan, menggabungkan kedua-dua teknologi ini hampir mustahil. Dari percanggahan dalam reka bentuk badan kapal, sistem pendorongan, perlindungan tangki kargo, sehinggalah masalah kestabilan, ada segunung masalah yang perlu diselesaikan di sini. Suasana menjadi semakin dingin. Saya sendiri terpaksa mengakui bahwa jurang antara teori dan realiti lebih besar daripada yang saya sangka. Lukisan ayah hanyalah satu konsep. Untuk merealisasikannya, banyak lagi gunung yang perlu didaki. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang memakai pakaian kerja melangkah masuk ke pejabat reka bentuk. Bau logam terpancar daripadanya. Di tangannya, dia memegang topeng kimpalan. Wajahnya comot dengan minyak, tetapi matanya bersinar terang. Budak-budak, bising apa nih? Suaranya serak, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Ketua Jabatan Ivanov tergesa-gesa berdiri. Pak Cik Misha, apa yang Pak Cik buat di sini? Aku baru periksa kerja kimpalan di dok nomor 13. Dengar kata ada orang dari Malaysia datang, aku nak tengok. Pak Cik Misha, si pengimpal, juga pernah mendengar tentang saya. Seorang legenda yang telah bekerja di limbungan ini selama 40 tahun. Seorang pakar dalam membina semua jenis kapal khas. Dia melihat lukisan saya dan tiba-tiba pandangannya berubah. Tunggu sekejap, biar aku tengok betul-betul. Pak Cik Misha mengambil lukisan itu dan merenungnya untuk seketika. Jari jemarinya yang kasar menunjuk ke satu bahagian tertentu pada lukisan itu dan bergumam, kaedah kimpalan ini, orang Malaysia dah fikirkan pada tahun 70-an. Struktur ini boleh mengekalkan kekuatan walaupun pada suhu 80 grad Celsius. Dia mengangkat kepalanya dan memandang saya. Siapa yang reka ini? Ayah saya, namanya Kasim bin Abdullah. Dia terlibat dalam reka bentuk kapal-kapal penyelidikan pertama Malaysia, bekerja sama dengan jurutera asing. Ah, jadi begitu. Wajah Pak Cik Misha bersinar. Aku pernah baca tentang projek-projek itu. Dulu aku sangat kagum dengan keberanian mereka. Rupa-rupanya budak ni anak kepada mereka itu. Suasana mula berubah perlahan-lahan. Pak Cik Misha berpaling kepada Ketua Jabatan Ivanov. Dengar sini, Dima. Benda ni patut kita kaji dengan serius. Aku dah bina kapal 40 tahun, tapi aku tak pernah nampak reka bentuk macam ni. Terutamanya idea badan berganda tu. Mungkin ia boleh selesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Anna membantah. Tapi Pak Cik Misha,
Itu teknologi yang terlalu lama. Sekarang zaman simulasi komputer dan bahan berteknologi tinggi. Sebab itulah ia diperlukan, kata Pak Cik Misha dengan tegas. Walau sepandai manapun komputer, ia tak boleh ganti pengalaman. Orang-orang ini benar-benar telah mereka bentuk kapal untuk Arktik. Kamu tahu tak betapa berharganya pengalaman itu? Ketua Jabatan Ivanov berfikir sejenak, kemudian seolah-olah telah membuat keputusan. Dia berkata, "Baiklah, buat sementara waktu, kami menjemput Anda menyertai proyek ini. Kami akan bincangkan kontrak rasmi kemudian, tapi saya rasa kita patut kaji bersama-sama masalah yang sedang kita hadapi." Pierre Legrand membantah, "Dmitri, bukankah itu keputusan yang terlalu terburu-buru? Menjadikan yang mustahil itu mungkin. Bukankah itu intipati industri pembinaan kapal Rusia?" kata Ketua Jabatan Ivanov sambil tersenyum. "Kami adalah yang pertama di dunia membina kapal pemecah ais nuklear. Kami telah membina kapal selam terbesar. Kali ini, kapal pemecah ais pengangkut metana. Bukankah itu satu cabaran yang setimpal?" Ana masih kelihatan ragu-ragu, tetapi dia tidak lagi membantah. Mungkin dia menghormati keputusan ketuanya. "Baiklah, pertama sekali, saya akan bentangkan masalah yang kita hadapi." Ketua Jabatan Ivanov menghidupkan skrin besar. Projek Alaska adalah projek mega untuk mengangkut LNG dari kawasan Arktik Amerika Syarikat ke Asia dan Eropa. Kapal itu mesti melalui lautan Arktik yang dilitupi ais sepanjang tahun. Di skrin muncul peta lautan Arktik. Satu laluan telah dilukis dari Alaska merentasi lautan ke Eropa dan Asia. Masalah terbesar di sini, sambung Anna, adalah kapal pemecah ais biasa menggunakan enjin diesel elektrik atau nuklear. Tetapi kapal pengangkut metana, atas sebab keselamatan, tidak boleh menggunakan sistem pendorongan ini. Selain itu, tangki kargo mengambil sebahagian besar badan kapal, jadi strukturnya sangat terdedah. Saya mengangguk. Tepat sekali. Sebab itulah ayah saya mencadangkan penggunaan pendorong Azipod. Jika dipasang beberapa unit kipas yang boleh berputar 360 darjah, ia boleh memecah es bukan sahaja semasa bergerak ke hadapan, tetapi juga semasa mengundur. Memecah ais semasa mengundur? Anna terkejut. Ya. Apabila ais terlalu tebal, kapal mengundur untuk mendapatkan momentum, kemudian menggunakan bahagian belakang kapal untuk merempuh ais, kemudian maju semula dan mengulangi proses itu. Untuk melakukan ini, bahagian belakang kapal juga mesti mempunyai struktur pemecah ais. Secara teorinya mungkin, tetapi untuk melaksanakannya, kata Pierre. Para jurutera Malaysia pernah melakukan perkara yang serupa, kata saya dengan yakin. Sudah tentu, pada kapal pemecah ais biasa, bukan kapal pengangkut metana. Dan saya mempunyai pengalaman dalam hal ini. Pengalaman itulah yang penting, sampuk Pak Cik Misha. Walau berapa banyak simulasi pun kita buat, masalah sebenar yang kita hadapi di Arktik akan berbeza. Ketua Jabatan Ivanov membuat kesimpulan. Bagus. Esok kita akan mula meneliti projek ini secara rasmi. Encik Ahmad, berehatlah hari ini, dan esok jam 8 pagi, kita jumpa di sini. Ketika keluar dari pejabat reka bentuk, perasaan saya bercampur baur. Saya menjangkakan tidak akan disambut mesra, tetapi saya tidak menyangka peluang akan datang secepat ini. Pak Cik Misha menepuk bahu saya. Jangan risau, mula-mula memang semua macam tu. Buktikan dengan hasil kerja dan semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, saya membuka bagasi di sebuah hotel kecil di Severodvinsk. Memandang keluar tingkap, saya melihat lampu-lampu limbungan kapal bersinar terang sepanjang malam. Mungkinkah impian ayah saya menjadi kenyataan di sini? Malam pertama saya lalui dengan perasaan cemas dan penuh harapan. 10 bulan pertama di Rusia berlalu dengan pantas. Setiap pagi saya datang awal ke pejabat dan tinggal di pejabat reka bentuk sehingga lewat malam. Rakan-rakan sekerja yang pada mulanya dingin, perlahan-lahan menjadi lebih terbuka, terutamanya Pak Cik Misha. Saya belajar banyak perkara apabila menemaninya setiap hari ke bengkel. Ahmad, walau sesempurna manapun reka bentuk, kalau tak boleh dihasilkan, semuanya sia-sia. Pak Cik Misha selalu berkata, satu sambungan kimpalan, satu skru, di Arktik, ia boleh menentukan nasib seluruh kapal. Kami berusaha sedaya upaya untuk menggabungkan reka bentuk badan kapal dari Malaysia dengan teknologi LNG Rusia, beratus-ratus simulasi, model skala kecil untuk ujian di dalam tangki ais. Anna masih sangat tegas, tetapi kritikan-kritikannya yang tajamlah yang membantu menyempurnakan proyek ini. Akhirnya, pada bulan Mei 2024, di dok nomor 13, prototipe pertama telah siap. Kerja-kerja kemasan terakhir sedang giat dijalankan. Badan kapal gergasi sepanjang lebih 300 meter itu berkilauan perak di bawah sinaran matahari musim sejuk. Di badannya,
terukir nama Challenger dengan megah. Hari pelancaran telah tiba. Ramai tetamu dari Rusia dan luar negara hadir, termasuk pegawai proyek Alaska dari Amerika Syarikat. Ramai wakil media tempatan dan antarabangsa juga berkumpul. Kejayaan kapal ini akan menentukan hala 7 proyek bernilai berbilion dolar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah saat bersejarah. Umum Pengarah Limbungan. Idea reka bentuk dari Malaysia dan pengalaman Arktik Rusia telah bergabung untuk mencipta kapal ini. Ia akan membuka laluan baharu di Arktik. Botol champagne dihempas ke haluan kapal dan pecah. Badan kapal gergasi itu perlahan-lahan menyentuh permukaan air. Untuk seketika, semua orang menahan nafas. Dan apabila kapal itu terapung sepenuhnya di atas air, tepukan gemuruh bergema, berjaya, jerit seseorang. Tetapi cabaran sebenar baru sahaja bermula. Seminggu kemudian, di Laut Barents, ujian laut pertama bermula. Walaupun bukan ais laut sebenar, kami telah merancang untuk menggunakan peralatan khas untuk mensimulasikan keadaan yang ekstrem. Pada hari ujian, saya berada di anjungan. Di atas kapal, terdapat Kapten Rusia, pemeriksa Perancis, dan kaki tangan utama pasukan reka bentuk. Kapten Ivan Petrov adalah seorang veteran dengan 30 tahun pengalaman, tetapi ini adalah kali pertama beliau mengemudikan kapal pemecah ais pengangkut metana, jadi beliau tidak dapat menyembunyikan rasa gemetarnya. Sedia untuk belayar, lapor pegawai kedua. Enjin-enjin gergasi dihidupkan. Badan kapal bergetar sedikit. 4 pendorong azipot mula berputar, dan kapal perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan menuju ke laut lepas. Mulakan simulasi persekitaran 40 grad Celsius, arah Anna dari panel kawalan. Sistem pemantauan suhu tangki kargo diaktifkan. 15 tangki kargo bebas yang diisi dengan LNG telah disejukkan hingga 163 grad Celsius. Kenaikan suhu sedikit pun akan membawa kepada penguapan gas dan dalam senario terburuk letupan. 2 jam pertama berlalu dengan lancar. Semua sistem berfungsi dengan normal. Badan kapal stabil. Selepas selesai ujian-ujian asas di laut, kami memulakan ujian keboleh gerakan. Belok 90 darjah ke kiri, arah kapten. Ini adalah manuver mendadak yang tidak dapat dibayangkan untuk kapal sebesar ini, tetapi kapal pemecah ais mesti mempunyai kelenturan itu untuk mengelak gunung ais. Badan kapal senget dengan kuat ke sisi. Pada masa itu, satu bunyi yang menakutkan kedengaran. Krak! Bunyi logam yang dipulas. Pada masa yang sama, penggera berbunyi nyaring, suhu abnormal dalam tangki kargo nomor 3, ia sedang meningkat ke 150 darjah. Suara Ana yang nyaring bergema di seluruh anjungan. Di panel kawalan, lampu merah berkelip-kelip. Nampaknya ada masalah dengan bahan penebat. Tekanan daripada pergerakan badan kapal yang mendadak telah merosakkan sistem penebat. Perlahankan kelajuan. Matikan enjin, jerit kapten. Tetapi sudah terlambat. Suhu terus meningkat. Dan tekanan di dalam tangki mencapai tahap berbahaya. Kebocoran gas dikesan. Injap keselamatan tangki nomor 3 telah diaktifkan. Sistem keselamatan automatik diaktifkan. Mula melepaskan gas yang menguap. Tetapi dalam proses itu, satu keretakan muncul pada struktur badan kapal. Air masuk melalui injap steam. Lapor seorang kelasi dari geladak dengan cemas. Pemeriksa Perancis Pierre, dengan wajah pucat, berkata, "Bencana. Kembali ke pelabuhan, segera." Siren kecemasan berbunyi nyaring. Seluruh anak kapal mula berpindah ke geladak. Mujurlah, tiada letupan berlaku, tetapi kapal itu perlahan-lahan sengit ke satu sisi. Semua orang memakai jaket keselamatan bersedia untuk meninggalkan kapal. Bersedia tinggalkan kapal, perintah kapten bergema. Walau bagaimanapun, kapal itu tidak tenggelam sepenuhnya. Pasukan penyelamat maritim dan kapal tunda segera tiba di tempat kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan kecemasan. Selepas beberapa jam berhempas pulas, kapal itu akhirnya berjaya ditarik kembali ke pelabuhan. Di pelabuhan, sekumpulan wartawan sudah menunggu. Di bawah kilauan lampu kamera, kami turun dari kapal dengan perasaan yang hancur. Kapal pemecah ais pengangkut metana buatan Rusia alami kemalangan serius. Dalam ujian pertama, 4,5 bilion dolar hangus. Harga sebuah kabaran melulu. Teknologi yang ditolak Malaysia pun, Rusia gagal kuasai. Keesokan paginya, akhbar-akhbar penuh dengan tajuk utama yang serupa. Terutamanya akhbar-akhbar ekonomi yang meramalkan saham limbungan kapal akan menjunam dan melontarkan kritikan tajam. Apabila kami kembali ke limbungan, kami disambut dengan pandangan dingin dari pihak pengurusan. Satu mesyuarat tergempar diadakan. Dmitry Ivanov, apa semua nih? Salah seorang naib presiden menghentak meja. Pelanggan Amerika telah menelepon.
Mereka kata mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membatalkan kontrak. Ketua Jabatan Dmitry Ivanov menundukkan kepalanya. Saya minta maaf, ada masalah yang tidak kami jangkakan. Tidak dijangkakan. Jadi apa yang kamu jangkakan? Suasana sangat tegang. Beberapa pengarah mencadangkan agar proyek itu dihentikan serta-merta. Dari awal lagi ini adalah cabaran yang terlalu besar. Apa yang Malaysia tak boleh buat, macam mana kita nak buat? Anna dipenuhi rasa bersalah. Kembali di pejabat reka bentuk, dia merenung skrin untuk masa yang lama. Saya bertanggung jawab ke atas reka bentuk sistem penebat. Mungkin ada kesilapan dalam pengiraan pekali mampatan pada suhu super rendah. Ini salah saya. Pierre juga menggelengkan kepalanya. Terus terang, ini memang mustahil dari awal lagi. Kapal pemecah ais dan kapal pengangkut metana adalah raksasa yang berbeza. Cuba paksa mereka bergabung telah membawa kepada hasil ini. Malam itu, di pejabat reka bentuk, kesunyian yang berat menyelubungi. Semua orang perlahan-lahan pulang sehingga tinggal saya, Ketua Jabatan Ivanov, dan Pak Cik Misha. Ahmad, kata Ketua Jabatan Ivanov dengan wajah letih. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hendak meminta maaf kepada Anda atas apa yang berlaku. Saya juga sudah buntu. Tak apa, pasti ada masalah dalam reka bentuk saya juga. Teori dan realiti adalah perkara yang berbeza. Pak Cik Misha, yang sedang menghisap rokok sambil memandang keluar tingkap, bersuara, masih terlalu awal untuk menyerah. Aku dah bina kapal 40 tahun dan tak pernah ada apa-apa yang lancar dari kali pertama. Tetapi tembok realiti terlalu tinggi. Keesokan harinya, pihak pengurusan mengumumkan pengurangan skala projek secara drastik. Namun, mereka tidak menyerah sepenuhnya. Sebaliknya memutuskan untuk menganalisis puncak kegagalan dengan teliti dan mencuba lagi. Ramai jurutera telah dipindahkan ke projek lain. Anna memutuskan untuk tinggal. Saya telah gagal, tetapi saya belajar banyak perkara. Kali ini, saya mahu buat semuanya dengan betul. Seminggu kemudian, kami kembali memeriksa prototipe yang hampir karam itu. Selepas badan kapal diangkat dari air untuk memeriksa bahagian yang rosak, masalahnya lebih serius daripada yang kami sangka. Bukan sekadar lapisan penebat, kami menemui kecacatan pada struktur badan kapal itu sendiri. Dengan tahap kerosakan ini, kita pada dasarnya perlu mereka bentuk semula keseluruhannya. Lapor jurutera struktur, keadaan sungguh terdesak, masa, budget, dan yang paling penting, keyakinan syarikat telah habis. Malam itu di hotel, saya membuka semula buku catatan ayah saya. Adakah impiannya terlalu melangit? Atau adakah saya telah terlepas pandang sesuatu? Tepat pada masa itu, salah satu catatannya menarik perhatian saya. Kegagalan adalah data untuk kejayaan. Beruang kutub tidak dilahirkan pandai berenang. Kejutan kegagalan itu masih belum reda apabila masalah-masalah praktikal melanda kami. Budget projek telah dibekukan. Hanya kaki tangan utama yang tinggal, dan kebanyakannya telah dipindahkan ke projek lain. Tetapi pandangan mata mereka yang tinggal lebih dekat. Bagus. Sekarang barulah kita benar-benar bermula, kata Ketua Jabatan Dmitry Ivanov, memandang kumpulan kecil kami di bilik mesyuarat. Kita telah gagal, jadi sekarang kita tahu di mana masalahnya. Mari kita mulakan semula dari awal. Anna menganalisis data kemalangan siang dan malam. Meja kerjanya dipenuhi lukisan dan graf. Di skrin komputernya, program simulasi berjalan tanpa henti. Saya dah jumpa. Jeritnya seminggu kemudian dengan suara teruja. Pengiraan pekali mampatan pada suhu super rendah adalah betul. Masalahnya, kita tidak mengambil kira tegasan komposit apabila badan kapal secara serentak mengalami kilasan dan perubahan suhu. Saya kembali melihat buku catatan ayah saya dan menemui satu petunjuk penting. Lihat ini. Di bawah nota tentang bulu 3 lapisan beruang kutub, terdapat satu baris tulisan kecil. Dengan kanta pembesar saya membacanya. Setiap lapisan mesti bergerak secara bebas. Penetapan adalah permulaan kemusnahan. Pak Cik Misha menepuk pahanya. Betul, kita telah menetapkan lapisan penebat terlalu tegar. Kita sepatutnya membiarkannya mempunyai ruang untuk bergerak. Tetapi untuk melaksanakan struktur yang begitu kompleks adalah satu masalah lain. Lebih-lebih lagi, tiada 1 sen pun bajet tambahan. Biar aku cuba, kata Pak Cik Misha. Aku akan panggil kawan-kawan aku yang dah bersara. Cabaran macam ni pasti akan buat mereka teruja. Ajaibnya, dalam masa seminggu lebih 10 jurutera veteran menawarkan diri secara sukarela. Semuanya adalah pakar dalam bidang masing-masing, orang-orang yang telah menyumbang kepada zaman kegemilangan industri pembinaan kapal Soviet. Kami tak boleh bayar gaji Pak Cik semua, kata Ketua Jabatan Ivanov dengan teragak-agak. Kami tak kerja untuk duit. Salah seorang artisan berusia lebih 70 tahun itu ketawa. Seumur hidup aku bina kapal,
aku nak bina satu kapal macam ni sebelum aku mati. Suasana mula berubah. Walaupun pasukan telah dikecilkan, kumpulan kami menjadi lebih padu. Selepas waktu kerja, tiada siapa yang mahu pulang. Dan kemudian pada suatu hari, satu panggilan telefon yang tidak dijangka diterima. Ia adalah dari pengarah limbungan Admiralty di Saint Petersburg. Saya dengar di Sefmash sedang mengusahakan projek kapal pemecah ais pengangkut metana. Kami juga menghadapi masalah yang sama. Mungkin kita patut cuba bertukar teknologi. Walaupun ia adalah tawaran daripada pesaing, Ketua Jabatan Ivanov tidak teragak-agak sesaat pun. Sudah tentu, dalam projek yang mempunyai kepentingan nasional seperti ini, kerjasama lebih penting daripada persaingan. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran yang tenang di pusat Severodvinsk, para jurutera dari kedua-dua syarikat bertemu. Apabila kami berkongsi kegagalan kami, ternyata kedua-dua pihak menghadapi masalah yang sama. Kami juga bergelut dengan masalah penebat, kongsi seorang jurutera dari limbungan Admiralty. Sukar untuk mencari bahan teknikal mengenai topik ini. Apabila saya menunjukkan kepada mereka buku catatan ayah saya, mereka semua terpegun. Mereka sangat berminat dengan idea lapisan penebat yang terapung dan bebas. Untuk merealisasikan idea ini, kita perlukan sejenis bahan khas. Rakan sekerjanya berfikir, saya tahu satu syarikat, kata Anna. Sebuah syarikat kecil di Taman Teknologi Skolkovo yang pakar dalam bahan penebat untuk industri aeroangkasa. Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah kilang kecil di Skolkovo. Dari luar kelihatan biasa, tetapi di dalamnya terkandung teknologi yang menakjubkan. Kami telah membangunkan bahan yang mengekalkan keanjalan walaupun pada suhu 200 grase. Jelas pengarah muda itu dengan bangga. Kami juga membekalkannya kepada NASA. Tetapi untuk sebuah kapal, mungkin ia akan terlalu mahal. Kami mempunyai budget yang sangat terhad, kata Ketua Jabatan Ivanov dengan bimbang. Pengarah itu berfikir sejenak, kemudian berkata, jika ini adalah proyek yang begitu bercita-cita tinggi, kami akan sediakannya pada harga kos. Sebagai balasan, jika semuanya berjalan lancar, tolong promosikan syarikat kami sedikit. Dan begitulah, rantaian kerjasama mula terbentuk. Kumpulan Severstal mengumumkan akan membangunkan keluli khas yang tahan suhu ekstrem, dan beberapa syarikat kejuruteraan mekanikal besar lain berkata akan berkongsi teknologi dalam bidang sistem pendorongan. Inilah kekuatan Rusia, kata Pak Chikmisha penuh emosi. Mereka bersaing sesama sendiri, tetapi apabila berhadapan dengan tugas negara, mereka menjadi satu. Kerja reka bentuk semula bermula secara rasmi. Kali ini, kami bermula dari awal. Pengalaman Malaysia, teknologi Rusia, dan pengajaran daripada kegagalan, semuanya diambil kira. Lapisan penebat akan mempunyai 3 lapisan, tetapi di antara setiap lapisan akan ada satu lapisan udara. Jelas Anna mengenai reka bentuk baharu. Walaupun badan kapal dipulas, setiap lapisan akan bergerak secara bebas dan menyerap hentakan. Dan lihat ini, tambah saya. Dalam industri pembinaan kapal Malaysia, ada satu teknik yang dipanggil sambungan korban. Kita sengaja mencipta satu titik lemah, supaya tegasan tertumpu di situ. Hanya perlu ganti bahagian ini, dan struktur keseluruhan akan tetap selamat. Bekerja hingga larut malam menjadi kebiasaan, tetapi anehnya, kami tidak letih. Sebaliknya, keyakinan meningkat setiap hari. Saat yang paling diingati adalah ujian dalam keadaan 60 grad Celsius. Untuk meniru keadaan Arktik, kami menyewa sebuah gudang sejuk beku gergasi. Bolehkah kita mengimpal dalam keadaan seperti ini? Tanya seorang jurutera muda dengan bimbang. Kena cuba baru tahu, kata Pak Chikmisha. Pakai pakaian Arktik. Kita kena bekerja dalam keadaan yang lebih sejuk lagi. Di dalam gudang sejuk itu seperti neraka. Setiap nafas bertukar menjadi kepulan wap. Tangan di dalam sarung tangan cepat kebas. Tetapi para artisan veteran meneruskan kerja mereka tanpa gentar. 10 menit kerja. 10 menit rehat. Arah Pak Chikmisha. Jangan paksa diri. Buat gaya Rusia. Melalui ujian-ujian ekstrem seperti itu, kami menjangkakan semua senario yang mungkin berlaku di Arktik. Bagaimana setiap kimpalan mengecut pada suhu super rendah, berapa banyak daya kilas untuk bolt, semua data dikumpul. Dengan persiapan ini takkan ada masalah di Arktik. Selepas sebulan ujian, semua orang menjadi lebih yakin. Tetapi masalah terbesar masih lagi kelulusan syarikat. Melabur semula dalam projek yang gagal bukanlah keputusan yang mudah. Tepat pada masanya, bantuan yang tidak dijangka tiba. Pengarah projek Alaska dari Amerika Syarikat sendiri datang ke Severodvinsk. Kami percaya pada limbungan Sefmash, katanya. Kegagalan dalam ujian pertama bukanlah sebab untuk menyerah.
Amerika Syarikat juga melalui kegagalan yang tidak terkira sebelum membina kapal pengangkut pesawatnya. Hanya satu ayat itu mengubah seluruh suasana. Pihak pengurusan akhirnya meluluskan permulaan semula proyek. Sudah tentu, dengan satu syarat. Ini adalah peluang terakhir. Kami faham. Kali ini, kami pasti akan berjaya, janji Ketua Jabatan Ivanov. Akhirnya, ujian kedua akan bermula. Kali ini, kami benar-benar mempertaruhkan segalanya. Jika gagal, tiada jalan untuk kembali. Tetapi kami tidak takut kerana kami telah belajar dari kesilapan kami dan telah melaluinya bersama-sama. Melihat lukisan baharu, Pak Cik Misha berkata, kali ini pasti berjaya. Ini adalah kapal yang terhasil daripada gabungan pengalaman Malaysia, teknologi Rusia, dan pengajaran daripada kegagalan. Pada bulan Disember 2024, prototipe kedua akhirnya siap. Kali ini, ia dinamakan Dmitry Donskoy. Kami berharap kapal yang dinamakan sempena seorang Grand Duke Rusia ini akan membuka era baharu di Arktik. Kali ini diputuskan untuk menjalankan ujian dalam keadaan Arktik sebenar. Pentas utamanya ialah Laut Barents. Pada hari kami berlepas dari Severodvinsk, suasananya sama sekali berbeza daripada kali pertama. Minat media sangat besar, tetapi tidak kurang juga pandangan ragu-ragu. Kapal yang pernah gagal sekali, bolehkah ia berjaya? Bisik seorang wartawan, tetapi kami yakin semua pengajaran daripada kegagalan sebelumnya telah direalisasikan dalam kapal ini. Malam sebelum berlepas, seluruh pasukan berkumpul untuk menunjukkan tekad kami. Ini adalah peluang terakhir, kata Ketua Jabatan Ivanov. Tetapi kita sudah bersedia, biar setiap orang melakukan yang terbaik di posisi masing-masing. Pada pukul 6 pagi, kapal Dmitry Donskoy meninggalkan pelabuhan Severodvinsk. Kali ini, ia mengangkut 170.000 meter padu LNG sebenar. Ia adalah ujian tempur sebenar, mengangkut kargo sebenar dan merentasi lautan Arktik. Ketika kami melepasi Norway, cuaca mula bertukar buruk. Ombak semakin tinggi, suhu menurun. Tetapi Dmitry Donskoy terus belayar dengan yakin. Suhu badan kapal semasa, 20 grad Celsius. Suhu tangki kargo, 163 grad Celsius. Semuanya normal, lapor Anna memandang skrin. Sistem penebat 3 lapisan yang baharu berfungsi dengan sempurna. Walaupun badan kapal dipukul ombak kuat, lapisan-lapisan penebat bergerak secara bebas dan menyerap hentakan. Pada hari keempat kami akhirnya memasuki Laut Barents. Di ufuk, dataran ais gergasi mula kelihatan. Kabaran sebenar telah bermula. Turut serta dalam pelayaran ini ialah seorang kapten kapal pemecah ais veteran Amerika, Kapten Smith. Pengalamannya selama 30 tahun di laluan utara sangat membantu. Apa yang kamu lihat di hadapan itu adalah pack ice, jelas Daniel Smith. Ia tidak seperti ais biasa, ia sekeras konkrit. Di anjungan ketegangan jelas terasa. Tetapi kami mempunyai senjata rahasia, gabungan prinsip reka bentuk badan kapal Malaysia dan sistem kawalan jitu Rusia. Tukar ke mod pemecah ais, arah Kapten Petrov. 4 pendorong azipod diselaraskan pada sudut khas. Haluan kapal meluncur di atas ais, menggunakan berat 300.000 tan kapal untuk memberi tekanan. Dengan bunyi yang menakutkan, lapisan ais tebal itu mula retak. Satu pemandangan yang hebat, seolah-olah bumi sedang terbelah dua. Kita telah menembusi ais setebal 1,8 meter, jerit salah seorang jurumudi dengan teruja. Tetapi itu baru permulaan. Cabaran sebenar menanti kami di perairan Arktik yang lebih dalam. Keesokan harinya, ribut Arktik yang ganas melanda kami secara tiba-tiba. Perkhidmatan kaji cuaca mengeluarkan amaran kecemasan. Kelajuan angin 40 meter sesaat, ketinggian ombak lebih 12 meter. Pindah segera. Pindah kemana? Kapten Petrov ketawa sinis. Ini Arktik, di sini hanya boleh maju ke hadapan. Dalam ribut itu, Dmitry Donskoy membuktikan nilainya yang sebenar. Ombak gergasi menghempas geladak, tetapi badan kapal yang kukuh tetap utuh. Yang paling penting, tangki kargo dilindungi sepenuhnya. Semua tangki kargo normal, tiada perubahan suhu. Dalam suara Anna, ada kelegaan. Pada masa itu kami menghadapi cabaran yang lebih besar. Sebuah gunung ais gergasi muncul di hadapan. Perlanggaran tidak dapat dielakkan. Mod pemecah ais terbalik, arah Kapten Smith. Ini adalah teknik unik kapal pemecah ais Amerika, memecah ais dengan bahagian belakang kapal semasa mengundur. Pendorong azipod berputar 180 darjah dan Dmitry Donskoy mengundur. Kemudian, ia meluru ke hadapan dengan kelajuan penuh. Boom! Kali ini, bongkah ais yang benar-benar gergasi pecah. Kita telah menembusi ais setebal 2 meter. Walaupun Kapten Petrov terpegun,
Prestasinya tidak kalah dengan kapal pemecah ais nuklear Rusia, tetapi Arktik terus menguji kami hingga ke had. Suhu menurun ke 50 graden. Di geladak, antena radar, semuanya dilitupi lapisan ais tebal. Mulakan pemecahan ais secara manual, arah pegawai kedua. Para kelasi, memakai sut penebat tebal, keluar ke geladak. Memecah ais dengan angin kencang dan pada suhu 50 grad Celcius adalah kerja yang sangat berbahaya. 10 menit kerja, 10 menit rehat. Jangan sekali-kali bekerja berlebihan. Kami mengulangi kerja yang tertumpu dalam tempo singkat, gaya Rusia. Walaupun dalam keadaan ekstrem ini, semangat berpasukan kelasi Rusia sungguh menakjubkan. Akhirnya, saat yang paling kritikal tiba. Simulasi pemindahan LNG sebenar. Bolehkah LNG dipindahkan dengan selamat pada suhu 160 derajat Celcius dalam keadaan ekstrem 90 derajat Celcius? Mulakan sambungan lengan pemunggah. Sistem pemindahan yang direka khas mula berfungsi. Tidak seperti kapal pengangkut metana biasa. Lengan ini diperbuat daripada bahan khas yang mengekalkan keanjalan walaupun pada suhu super rendah. Sambungan selesai, mulakan PAM. Semua orang menahan nafas. Kesilapan kecil sekalipun boleh membawa kepada bencana besar, tetapi semuanya berjalan dengan sempurna. LNG dipindahkan dengan selamat dan sistem berfungsi dengan normal. Berjaya. Sorakan kegembiraan bergema di seluruh anjungan. Itulah saat kami membuktikan bahawa pengangkutan LNG yang selamat adalah mungkin walaupun dalam keadaan Arktik yang paling ekstrem. Yang paling mengagumkan adalah kecekapan bahan api. Kapal itu menggunakan 30% kurang bahan api berbanding kapal pemecah ais biasa untuk jarak yang sama. Ini mempunyai implikasi ekonomi yang besar. Kadar boil-off harian 0.08%, lapor ANA dengan data terakhir. Ini adalah angka terendah di dunia. Dalam perjalanan pulang, kami melakukan satu lagi ujian penting, mengesahkan potensi laluan Laut Utara. Perjalanan merentasi lautan Arktik dari Laut Barents ke Selat Bering. Dari kedudukan kita sekarang ke Murmansk. Berapa lama? Tanya Kapten Petrov. 12 hari, jawab jurumudi. Jika melalui terusan Suez, ia akan mengambil masa 30 hari. Jadi kita jimat 18 hari. Semua orang terpegun. Ini bermakna lebih daripada sekadar menjimatkan masa. Ia bermakna penjimatan bahan api, pengurangan pelepasan karbon dioksida, dan kelahiran laluan perdagangan yang sama sekali baharu. Selepas meninggalkan lautan Arktik dan melalui Selat Bering, kami mengadakan parti kecil. Teknologi Malaysia dan Rusia telah bertemu untuk membuka laluan baharu, kata Ketua Jabatan Ivanov sambil mengangkat gelasnya. Untuk Rusia dan Malaysia, tambah saya, dan marilah kita raikan kita semua, yang mampu bangkit selepas kegagalan, tambah Pak Cik Misha. Apabila Severodvinsk muncul di ufuk, kami tidak percaya mata kami. Kami benar-benar berjaya. Kami telah mencairkan ais di Arktik dan membuka laluan laut baharu. Di Rusia, ramai orang telah menunggu kami. Bukan sahaja wartawan, tetapi juga lembaga pengarah syarikat dan keluarga kami. Sejarah baharu telah tertulis dalam industri pembinaan kapal Rusia. Era laluan Laut Utara telah bermula. Di tengah-tengah orang ramai yang menyambut, saya tiba-tiba teringat ayah saya. Kapal yang diimpikannya 50 tahun lalu akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sebuah telegram dari Putrajaya mengubah segalanya. Ketika seluruh dunia memberi perhatian kepada teknologi kapal pemecah ais pengangkut metana Rusia selepas kejayaan ujian di Arktik, semuanya berjalan lancar. Media tidak henti-henti melaporkan kejayaan industri tentera laut Rusia dan baki kapal-kapal projek Alaska juga dibina tanpa masalah. Tetapi kegembiraan kemenangan tidak bertahan lama. Tepat seminggu selepas saya kembali, sebuah telegram rasmi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia tiba. Sebaik sahaja saya membuka sampul surat itu, tangan saya menggeletar. Ahmad bin Kasim, didakwa atas pemindahan haram teknologi utama negara ke luar negara. Anda diarahkan untuk kembali ke tanah air dengan segera untuk siasatan. Sekiranya tidak mematuhi arahan, Anda akan didakwa di bawah prosiding jenayah antarabangsa. Malam itu juga, satu panggilan dari nombor tidak dikenali dengan kod kawasan Kuala Lumpur berbunyi. Encik Ahmad, satu suara dingin bergema. Saya dari Kementerian Dalam Negeri, adakah Anda sedar apa yang telah Anda lakukan? Saya hanya menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya. Dari mana Anda dapat pengetahuan itu? Kajian ayah Anda adalah aset strategik Malaysia. Anda telah menjualnya kepada negara saingan. Ini tidak ubah seperti pengkhianatan. Pembangunan teknologi tidak sepatutnya mempunyai sempadan. Lagipun,
Itu cerita lebih 30 tahun yang lalu. Simpan alasan itu untuk mahkamah di Putrajaya. Jika Anda tidak kembali dalam masa seminggu, kami akan mengeluarkan waran tangkap antarabangsa untuk Anda. Selepas panggilan itu tamat, saya berdiri kaku seketika. Impian yang baru menjadi kenyataan akan hancur dalam sekelip mata. Keesokan paginya, portal-portal berita dipenuhi dengan cerita saya. Malaysia dakwa Rusia curi teknologi kapal pemecah ais LNG. Kontroversi teknologi rahasia perang dingin. Risiko pertikaian antara bangsa meningkat. Syarikat mengadakan mesyuarat tergempar. Jabatan Undang-Undang dan Peguam Antarabangsa digerakkan segera. Encik Ahmad, apakah dokumen yang Anda gunakan sebenarnya? Tanya salah seorang peguam. Buku catatan penyelidikan pribadi ayah saya dan pengalaman saya selama 30 tahun. Saya tidak membawa sebarang dokumen rahasia negara Malaysia keluar. Ketua Jabatan Ivanov mengisytiharkan dengan tegas, syarikat kami akan melindungi Ahmad bin Kasim habis-habisan. Beliau telah menyumbang kepada projek ini secara sah, tetapi tekanan dari Malaysia berterusan. 2 hari kemudian, seorang atase dari Kedutaan Malaysia datang berjumpa saya secara pribadi. Encik Ahmad, masih belum terlambat, kata atase itu dengan nada lembut tetapi tegas. Negara memerlukan Anda. Jika Anda kembali dan bekerja sama dalam siasatan, kami boleh mempertimbangkan kelonggaran. Dan jika tidak, ia bukan lagi masalah Anda seorang. Keluarga Anda, sanak saudara Anda, masih di Malaysia. Anda juga perlu fikirkan keselamatan mereka. Ia adalah ugutan yang terselindung dengan baik, tetapi saya telah membuat keputusan. Saya percaya saya telah melakukan perkara yang betul. Laluan Laut Utara bukan aset eksklusif Rusia. Ia mesti berkhidmat untuk seluruh umat manusia. Atase itu berdiri dengan wajah dingin. Anda akan menyesalinya. Malam itu, seorang tetamu yang tidak dijangka datang menemui saya. Ia adalah seorang pegawai kanan kerajaan Rusia. Encik Ahmad, kerajaan Rusia bersedia untuk melindungi Anda, katanya perlahan. Jika Anda mahu menerima kerakyatan melalui laluan khas, kami akan lakukannya secepat mungkin. Adakah itu benar-benar mungkin? Anda telah memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan industri tentara laut Rusia. Kami mempunyai kewajiban untuk melindungi bakat seperti Anda. Namun, keputusannya di tangan Anda. Pergelutan dalaman yang menyakitkan bermula. Saya telah hidup selama 50 tahun sebagai warga negara Malaysia. Bolehkah saya melepaskan tanah air saya? Tetapi apa yang akan berlaku jika saya kembali sudah jelas. Majlis penyerahan kapal pertama projek Alaska semakin hampir. Semua orang tahu betapa besar usaha saya untuk menciptanya. Saya mesti berada di sana pada hari itu. Di limbungan Severodvinsk, suasana perayaan. Satu delegasi peringkat tinggi Amerika hadir, termasuk setiausaha tenaga. Pandangan mereka terhadap saya bercampur baur. Ahmad, salah seorang timbalan Menteri Malaysia, mendekati saya secara senyap. Masih belum terlambat. Jika awak kembali kepada kami sekarang, semuanya akan dimaafkan. Terima kasih, tetapi saya akan tinggal di sini. Ironinya, kini Amerika Syarikat yang akan mendapat manfaat daripada teknologi yang awak cipta. Tidak, teknologi bukan milik penciptanya, tetapi milik penggunanya. Jika kapal ini berkhidmat untuk pembangunan Arktik secara aman, bagi saya itu sudah cukup. Di majlis itu, syampanye dibuka dan ucapan tahniah disampaikan. Tetapi saya sedang berdiri di persimpangan jalan. Selepas majlis selesai, saya senyap-senyap pergi ke Jabatan Undang-Undang Syarikat. Saya ingin memohon kewarganegaraan Rusia. Beberapa hari kemudian, saya mempunyai nama baharu, Alexei Kasimov. Saya memilih nama Rusia, tetapi mengekalkan nama keluarga Malaysia saya yang dirusiakan. Saya tidak boleh melepaskan identiti saya sepenuhnya. Sebaik sahaja saya menyerahkan pasport Malaysia saya, perasaan bercampur baur menyelubungi. Buat pertama kali dalam hidup saya merasa seperti telah kehilangan tanah air. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah satu permulaan baharu. Mulai sekarang, Anda adalah warga negara Persekutuan Rusia, kata seorang pegawai dari pejabat imigresen menghulurkan pasport baharu saya. Apabila saya kembali ke limbungan, rakan-rakan sekerja saya menyambut dengan mesra. Sekarang barulah awak benar-benar sebahagian daripada kami. Pak Cik Misha menepuk bahu saya. Anna juga mengucapkan tahniah dengan ikhlas. Kewarganegaraan boleh berubah, tetapi bakat tidak. Alexei Kasimov tetap jurutera terbaik. Tetapi kata-kata semangat terbesar datang dari Ketua Jabatan Ivanov. Bagi seorang jurutera, tanah air sebenar adalah di mana teknologinya paling dihargai. Anda telah membuat keputusan yang betul, dan begitulah. Saya telah berubah dari seorang rakyat Malaysia bernama Ahmad bin Kasim
menjadi seorang rakyat Rusia bernama Alexei Kasimov. Seperti kami mencairkan ais Arktik, saya juga telah meruntuhkan tembok sempadan. Musim bunga pertama selepas mendapat kewarganegaraan Rusia tiba. Pada bulan April di Severodvinsk, salji masih menutupi segalanya, tetapi matahari sudah mulai memancarkan sinaran musim bunga. Saya telah menjadi penduduk di sini sepenuhnya. Setiap pagi berjalan di sepanjang tebing sungai sebelum ke tempat kerja telah menjadi rutin. Alexei Kasimovich, awal hari ini, sapa pengawal pintu dengan ceria. Sekarang semua orang memanggil saya dengan nama dan patronimik saya. Projek Alaska berjalan lancar. Selepas kapal pertama mula beroperasi dengan jayanya di laluan Laut Utara, 14 kapal yang lain juga dilancarkan satu persatu. Seluruh dunia mula memberi perhatian kepada teknologi kapal pemecah ais pengangkut metana Rusia. Alexei Kasimovich, berita baik. Suatu pagi, Dmitry Ivanov, yang ketika itu telah menjadi naib presiden, berlari masuk. Kita telah menang tender keseluruhan proyek Arctic LNG 2. Kali ini skalanya 20 buah kapal. Seluruh pejabat riuh dengan sorakan. Kami telah memenangi satu lagi proyek Mega Amerika. Kali ini, sistem penebat 3 lapisan dan sistem pendorongan hibrid yang kami bangunkan telah dipilih sebagai reka bentuk asas dari awal lagi. Sekarang, kitalah peneraju pasaran kapal pemecah ais pengangkut metana, kata Anna, yang telah menjadi ketua jabatan reka bentuk. Dengan gembira, dan semuanya berkat awak, Alexei Kasimovich. Peristiwa yang paling bermakna ialah apabila saya dianugerahkan gelaran warga negara kehormat Bandar Severodvinsk. Di majlis di Dewan Besar Dewan Bandar Raya, Datuk Bandar sendiri menyampaikan sijil kepada saya. Alexei Kasimov adalah kebanggaan Severodvinsk. Beliau adalah warga negara dunia sejati yang telah merentasi sempadan untuk menyumbang kepada pembangunan teknologi dan kini warga negara kita. Ketika saya menerima sijil itu, air mata saya mengalir. Saya merasa telah menemui tanah air sebenar di negara yang jauh ini. Satu pekerjaan yang lebih bermakna datang. Di atas tapak limbungan, sebuah akademi teknologi pembinaan kapal Arktik telah ditubuhkan, dan saya dilantik sebagai profesor utama. Menyampaikan pengalaman saya tentang kapal Arktik kepada jurutera-jurutera muda Rusia adalah satu kegembiraan yang sebenar. Bagaimana keluli berubah pada suhu, 50 Celsius? Saya bertanya dari podium. Ia menjadi lebih rapuh, jawab seorang pelajar. Betul, sebab itulah kita perlukan aloi khas dan reka bentuk khas. Tetapi yang lebih penting adalah memahami alam semula jadi, bukan untuk melawannya, tetapi untuk hidup bersamanya. Memandang mata para pelajar yang bersinar, saya merasakan harapan. Mereka akan menjadi pemimpin industri tentera laut Rusia pada masa hadapan. Dan kemudian pada suatu hari, beberapa tetamu yang tidak dijangka datang menemui saya. Mereka adalah jurutera-jurutera dari limbungan lama saya di Pelabuhan Klang, Ahmad. Alexei Kasimovich, kata rakan sekerja lama saya dengan senyuman janggal. Kami datang untuk belajar. Untuk seketika, satu perasaan yang tidak dapat digambarkan melanda saya. Orang-orang yang pernah memanggil saya pengkhianat kini datang untuk belajar. Kami telah salah faham tentang awak. Maafkan kami, katanya dengan tulus. Sekarang kami dah faham. Awak betul, kami berpelukan erat. Itulah saat saya sekali lagi yakin bahawa teknologi benar-benar tiada sempadan. Selama sebulan, saya bekerja dengan mereka, berkongsi semua pengalaman saya, dari sistem penebat 3 lapisan hingga teknik kimpalan suhu super rendah, saya sampaikan semuanya tanpa berselindung. Inilah pertukaran teknologi yang sebenar, komen Pak Cik Misha dengan puas hati, memberi dan menerima untuk maju bersama. Apabila musim luruh tiba, perubahan yang lebih besar berlaku. Laluan Laut Utara dibuka secara rasmi. Laluan dari Murmansk ke Shanghai telah berkurang dari 30 hari kepada 15 hari, mencipta satu revolusi dalam logistik. Laluan Sutera Baharu telah dibuka. Terima kasih kepada kapal pemecah ais pengangkut metana Rusia, lapor media antarabangsa. Pencapaian terbesar berkaitan dengan alam sekitar. Memendekkan laluan telah membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida tahunan sebanyak 40%. Suatu malam di parti pasukan, Naib Presiden Ivanov berkata, Alexei Kasimovich, mungkin kita patut bersedia untuk proyek seterusnya. Apa pendapat awak? Saya berfikir sejenak dan menjawab, bagaimana dengan kapal persiaran Arktik? Sebuah kapal layar super mewah yang mampu memecah ais. Kapal layar? Anna terkejut. Ya, sebuah kapal yang membolehkan semua orang mengalami misteri Arktik dengan selamat. Boleh melindungi alam sekitar dan membangunkan pelancongan pada masa yang sama. Semua orang kelihatan berminat. Kabaran baharu telah bermula. Pada penghujung tahun itu, satu acara istimewa berlangsung
di Severodvinsk. Majelis penamaan jalan Alexei Kasimov telah diadakan. Ia adalah sebuah jalan kecil yang bermula dari pintu utama Limbungan, tetapi sebuah jalan dinamakan sempena saya adalah sesuatu yang sukar dipercayai. Saya harap setiap kali orang melalui jalan ini, kata saya dalam ucapan saya, ingatlah semangat impian, cabaran, dan keharmonian. Di majelis itu, ramai orang hadir, bukan sahaja rakan-rakan sekerja, tetapi juga kaki tangan dari kedutaan Malaysia. Kini, nampaknya mereka juga telah mengiktiraf saya. Apabila musim sejuk tiba, berita baik datang. Ibu saya dari Pelabuhan Klang memutuskan untuk datang ke Rusia. Ahmad, mak nak tengok macam mana anak mak tinggal. Suaranya masih mesra seperti biasa. Bertemu ibu di lapangan terbang buat pertama kali selepas sekian lama. Saya bercakap dalam bahasa Melayu. Mak, apa khabar? Mak sihat, kamu dah banyak berubah. Mak gembira tengok kamu bahagia. Saya membawa ibu ke Severodvinsk dan menunjukkan kepadanya Limbungan tempat saya bekerja. Apabila beliau melihat kapal-kapal pemecah, ais pengangkut metana gergasi, beliau terpegun. Kalau arwah ayah kamu nampak nih, mesti dia bangga sangat. Berjalan bersama ibu di sepanjang tebing sungai, kami banyak berbual. Beliau berkata beliau faham dan menyokong pilihan saya. Seorang jurutera patut berada di tempat bakatnya, boleh berkembang maju. Kamu dah buat keputusan yang betul. Pada musim bunga tahun 2025, saya berpindah dari pangsapuri kecil saya dan membeli sebuah rumah yang menghadap ke Laut Putih. Satu kestabilan yang sebenar. Kini saya sepenuhnya penduduk Severodvinsk, seorang Rusia. Setiap pagi saya memandang ke laut dan berpikir, seperti kami mencairkan ais Arktik, kami juga boleh meruntuhkan tembok di dalam hati kami. Dan hari ini sekali lagi saya datang ke Limbungan untuk cabaran baharu, membawa di dalam hati saya impian untuk menghubungkan dunia dengan teknologi. Kini saya berada di terminal maritim antarabangsa Murmansk, memandang ke laut. Sudah 2 tahun sejak saya tiba di Rusia, dan setahun sejak saya menukar kerakyatan. Banyak yang telah berlaku. Profesor Kasimov, hari ini hari istimewa, kan? Di sebelah saya adalah jurutera-jurutera muda dari Limbungan. Sekarang saya bekerja sebagai penasihat teknikal, membimbing generasi baharu. Ya, hari ini hari pelancaran kapal pengangkut metana yang ke-10. Jauh dari dok, kelihatan badan kapal gergasi. Kapal itu dinamakan Yamal. Ia adalah kapal pemecah ais pengangkut metana ke-10 yang dibina di Rusia. Kini, keupayaan teknologi Rusia diiktiraf di seluruh dunia. Semuanya berkat profesor, kata seorang jurutera muda dengan ceria. Bukan jasa saya seorang, tetapi seluruh industri tentera laut Rusia. Laluan Laut Utara kini menjadi kenyataan. Setiap tahun semakin banyak kapal melalui lautan Arktik, membuka laluan perdagangan baharu. Satu laluan yang menyelesaikan 2 masalah serentak, mengurangkan kos logistik dan mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Profesor, jadi bagaimana hubungan dengan Malaysia sekarang? Tanya seorang jurutera lain dengan teragak-agak. Masa akan membantu mereka faham. Pembangunan teknologi akhirnya memberi manfaat kepada semua orang. Sebenarnya, baru-baru ini sikap kerajaan Malaysia juga perlahan-lahan berubah. Mereka telah mula mengakui bahawa teknologi kapal pemecah ais pengangkut metana Rusia juga banyak membantu dalam pembangunan Arktik. Petang itu, ada tetamu istimewa datang. Naib Presiden Dmitry Ivanov, Alexei Kasimovich, ada cadangan untuk projek baharu. Kali ini apa? Saya tersenyum. Sebuah kapal bekalan untuk stesen penyelidikan Arktik. Kapal khas untuk penyelidikan saintifik di kutub. Kabaran berterusan. Bukan sahaja eksploitasi komersial Arktik, tetapi penyelidikan saintifiknya juga penting. Hebat. Jika pengalaman saya boleh membantu, saya sedia menyertainya. Petang itu, ada pertemuan dengan rakan-rakan sekerja lama. Pak Cik Misha sudah bersara tetapi masih sihat, dan Anna kini seorang pengarah kanan. Terima kasih kepada awak Kasimovich, industri tentera laut Rusia telah menemui laluan baharu, kata Anna dengan tulus. Ia adalah laluan yang kita semua cipta bersama, jawab saya. Di luar tingkap, Severodvinsk pada waktu malam, limbungan kapal bersinar terang. Kapal-kapal baharu sedang dilahirkan. Kebanyakannya akan belayar untuk mencairkan ais di Arktik. Seminggu kemudian, saya melawat satu tempat istimewa, tanah perkuburan peringatan. Saya berdiri di hadapan sebuah tugu kecil untuk mengenang ayah saya. Ayah, sekarang jalan ke Arktik sudah terbuka. Jalan yang menghubungkan timur dan barat, masa lalu dan masa depan. Angin sejuk dari timur bertiup, tetapi hati saya hangat. Impian ayah saya telah menjadi kenyataan, dan impian itu akan diwarisi. Malam itu, kembali ke rumah, saya memandang keluar tingkap. Jauh di ufuk,
bintang utara bersinar terang. Mengikuti bintang itu, hari ini juga banyak kapal sedang belayar di lautan ais. Di atas meja kerja saya, sudah ada lukisan baharu, proyek kapal penyelidikan Arktik. Walaupun sudah berusia lebih 60 tahun, saya bersyukur masih ada cabaran untuk diatasi. Telepon berdering, ia adalah anak saudara saya dari Pelabuhan Klang. Pak Cik Ahmad, saya pun nak jadi jurutera tentera laut. Saya akan belajar rajin-rajin. Saya nak jadi macam Pak Cik, seorang jurutera yang bekerja tanpa sempadan. Saya meletakkan telefon dan tersenyum. Sekarang saya mempunyai 2 tanah air, tempat saya dilahirkan dan tempat yang saya pilih untuk hidup. Dan yang menghubungkan kedua-duanya adalah kapal-kapal yang saya cipta. Memecah ais bukan soal teknologi tetapi soal kemahuan. Itulah kata-kata yang selalu saya sampaikan kepada generasi akan datang. Dan hidup saya telah membuktikan bahwa kemahuan itu boleh merentasi sempadan, prasangka, dan masa. Esok, hari baharu akan bermula. Kabaran baharu ke arah Arktik menanti saya. Tetapi saya tidak takut, kerana kami mempunyai pengalaman menjadikan yang mustahil itu mungkin. Seperti laluan ais di Arktik, masa depan kita juga akan membuka jalan baharu. Dan di jalan itu, saya akan terus bermimpi, mencabar, dan mewariskan kepada generasi akan datang bahwa teknologi dan impian tidak mempunyai sempadan. Apa pendapat Anda tentang kisah jurutera Malaysia yang menjadi warga negara Rusia dan membuka laluan Laut Utara? Semangat cabaran yang kental merentasi lapisan ais yang dingin sungguh mengagumkan. Keyakinannya bahwa teknologi tiada sempadan memberi inspirasi kepada kita semua, bahwa kita juga boleh mencapai dunia yang lebih luas. Jika cerita ini telah menyentuh hati Anda, sila kongsi video ini untuk memberitahu seluruh dunia tentang kehebatan teknologi pembinaan kapal Rusia. Ya,